saya setuju kita terlewat ketimbang Indonesia yang telah maju ke dan berbagai rancangan PEN Borneo. Dah 5 Perdana Menteri dah. Tak siap-siap. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas masalah Sabah dan Sarawak. Pembangunan jalan-jalan di Kalimantan rupanya membawa berkah bagi Sabah dan Sarawak. Wilayah ini kini semakin memiliki alasan agar lebih diperhatikan oleh pemerintah Malaysia, terutama menyangkut pembangunan infrastruktur. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Dan membuka jalan yang lebih dan ruang yang lebih banyak. Walau bagaimanapun saya difahamkan bahawa peruntukan sebanyak 1 bilion yang telah diumumkan untuk pembangunan dan kerja-kerja naik taraf kawasan sepadan Sabah Sarawak termasuk kompleks CIQS dan jalan raya belum dibagi sepenuhnya, menyebabkan pembangunan ini terbantut, sedangkan di pihak Kalimantan semuanya sudah siap. Soalan saya, bilakah dan apakah tindakan kerjaan untuk mengatasi kekangan ini, dan bolehkah kerjaan mempertimbangkan keperluan di sempadan yang lain, yaitu sempadan Brunei Sarawak di Sendumin. Bolehkah Yang Amat Berhormat mempertimbangkan projek khas untuk projek yang berimpak tinggi, peruntukan sebanyak 15 juta untuk pembinaan kompleks perdagangan cross border di Sendumin. Terima kasih. Sebenarnya yang saya sebutkan tadi untuk 8 di Sabah dan 9 di Sarawak telah pun dimulakan. Dan kelulusan ini hanya pada tahun ini. Saya setuju kita terlewat ketimbang Indonesia yang telah maju. Kalau CQS dia lebih baik dan pejabat custom dan immigration lebih baik kerana kita agak lewat. Tapi kali ini seperti mana saya telah sebut, telah yang siap telah jalankan dan masing-masing kementerian diminta supaya menyegerakan, ya. Dan sekarang dengan rundingan terserah kepada kementerian dan kerajaan negeri. Tetapi saya ingin tegaskan bahawa 1 bilion ringgit itu untuk 2023. Maknanya kementerian diarah supaya menyegerakan. Dan saya telah minta Datuk Seri Fadilah Timbalan Perdana Menteri 2 untuk membantu menyelaraskan khusus untuk pembangunan Sabah Sarawak, PEN Borneo dan juga 1 bilion ringgit untuk sempadan. Untuk Sidomin itu dia terkeluar daripada ini, tapi saya akan bagi pertimbangan khas kalau ada surat daripada Keningau. Indonesia telah membina jalan raya di atas sempadan. Setengah tempat lebih tepi sempadan dan setengah tempat terkena batu kita. Daripada Sarawak sehingga ke Sabah, dan ianya dibina oleh tentera Indonesia. Dan jalan itu telah hampir siap, saya ingat mungkin dah siap sebab sejak pilihan raya kecil di Sarawak hari itu. Jadi apakah peruntukan ini termasuk untuk kita membina jalan sebelah? Kalau kita tak bina, kita akan menjadi masalah sebab kita terpaksa menumpang Indonesia berhubung pembinaan tersebut. Dan yang keduanya, terdapat kawasan sempadan di Teluk Melano, Teluk Melano di Sarawak. Daripada situ jalan pergi sampai ke Kinabatangan, di mana saya tak tahu, di Sabah, lupa. Jadi yang paling penting di Teluk Melano terdapat kawasan sempadan yang Indonesia terpaksa menumpang kita untuk panjat ke batu tersebut. Jadi apakah kita akan mencadangkan supaya kalau dia mampu untuk menggunakan kawasan kita, kita kena ambil juga kawasan dia supaya sempadan kita tidak dicerobohi. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Begitulah guys perbincangan masalah pembangunan Sabah dan Sarawak di Parlemen Malaysia. Sejak Indonesia membangun ibu kota baru di Kalimantan, Sabah dan Sarawak tampaknya mulai diperhatikan. Karena Malaysia selama ini memang terkesan menganaktirikan Sabah dan Sarawak. Yuk kita lanjut lagi ya. Perkara ini tidak dibangkitkan.
Jadi kita nanti tanya kalau benar ada masalah. Tapi saya tidak fikir kerana hubungan kita dengan Indonesia ini di tahap yang sangat baik. Dan saya tidak fikir pelanggaran kawasan sepadan ini diizinkan oleh mana-mana. Kita akan tegas pertahankan kawasan di wilayah kita. Begitu juga saya fikir Indonesia. Tapi kalau oleh kerana dibangkitkan, tentu saya akan semak apakah benar. Kerana jalan-jalan yang disebut pertama dalam peruntukan 1 bilion ringgit itu kebanyakannya tentang infrastruktur. Tapi termasuk jalan akses. Jalan akses daripada sempadan ke pejabat custom atau ICQS. Tapi kalau jalan yang besar yang lain, dia di bawah peruntukan federal. Atau yang kategori yang lain ialah Pen Borneo. Jadi ada 3 kategori di sini. Terima kasih Yang Hormat. Ya, Yang Hormat, saya minta maaf. Bukan semua dilanggar. Ada setengah tempat. Sebab saya pergi sendiri Yang Hormat. Okey. Sebab saya cerita. Boleh. InsyaAllah. Saya tak kata tak betul. Saya kata minta maklumat tambahan. Kalau benar, saya minta Menteri Dalam Negeri atau Menteri Pertahanan untuk segera mengambil tindakan. Baik, Yang Hormat, sekarang tambahlah sesi untuk Tan Sri Speaker boleh tak tambah satu ni ruang Perdana Menteri Sabah ni Arau yang tanya. Kita sabar. Kalau boleh lah minta izin kepada Yang Amat Berhormat supaya Okey. Untuk itu saya jemput sempurna. Tolong konsaiskan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas apa yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat tentang peruntukan yang disalurkan kepada wilayah Sabah dan juga Sarawak dan dalam rancangan Malaysia ke-12. Dan Yang Amat Berhormat sebenarnya kalau kita meneliti daripada berbagai rancangan, peruntukan berbilion diberikan kepada bukan hanya Sabah khususnya, tapi dari segi saya persoalkan dari segi pelaksanaan dia. Ya, ini yang saya kebimbangan. Pelaksanaan kalau kita lihat, iaitu berbagai rancangan Pen Borneo. Dah 5 Perdana Menteri dah. Tak siap-siap. Bakalan air dah berbilion duit dah. Masuk mahkamah, sebut nama, berapa ada air, tapi tak boleh jual. Kalau dibeli daripada orang kampung, beli daripada swasta, boleh dapat air. Dari jabatan air, tak dapat. Apakah langkah-langkah untuk memastikan supaya ketirisan ini dapat diatasi oleh pihak kerajaan pusat untuk membolehkan supaya rancangan demi rancangan pelaksanaan dia tidak terbantut, ketirisan dia, keuangan. Bayangkan Pen Borneo dibanding dengan Sarawak, Pen Borneo dah hampir siap dah. Dah siap dah. Tapi di Sabah ni 5 Perdana Menteri dah. Okey. Dan perkara ini saya bimbang. Ini kena Yang Amat Berhormat pun nyatakan tentang bagaimana untuk mengatasi bukan hanya pembangunan dapat kita percepatkan, khususnya asas. Tapi di samping itu juga dari segi ketirisan, penyalahgunaan. Dah banyak kes dah, jabatan air beratus juta di jabatan, tak pernah berlaku di dunia. Tapi apa tindakan? Pihak kerajaan yang 100 lebih juta duit. Ke mana duit ni? Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Saya sebenarnya setuju. Kalau kita lihat Pen Borneo, Sarawak tu hampir siap. Sabah itu amat perlahan. Di antara tugas TPM2 adalah untuk menyegerakan. Dan saya beritahu Kementerian Kewangan malahkan setuju untuk fast track. Asalkan ada proses pre-queue, tender, maka kita lakukan fast track. Terutama di kawasan Sabah. Saya tepat kerana Pen Borneo ini dah puluh tahun tertangguh. Dan peruntukan ada. Jadi oleh kerana kita ada janji kepada rakyat Sabah dan Sarawak, tidak ada alasan untuk kita lengahkan. Malah dalam kembara Kebahagiaan Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, hal ini dibangkitkan. Tiap kali dia berhenti di mana-mana pusat, itu soal ditanya. Pertama soal Pen Borneo, lebih bermasalah di Sabah. Begitulah guys upaya Malaysia mempercepat pembangunan Sabah. Hal ini merupakan langkah positif. Pembangunan IKN di Kalimantan dan peningkatan pembangunan di Sabah dan Sarawak tentu akan menyebabkan perkembangan ekonomi di wilayah Kalimantan akan lebih pesat di masa mendatang. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.